Sejahtera Malaysia. Ini kali serius, memang amat serius. Nadi suara, denyut suara nadi. Macam mana tu Nadi suara, apa-apa aja lah. Nadi suara denyut rakyat. Denyut suara, nadi denyut suara rakyat bergema di channel ini. Coba kamu komen apa dulu aku cakap tu. Mabuk ketum kan ni. Tak adalah. Aku tak pernah minum ketum pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkara yang amat serius yang berlaku sekarang ini, terutamanya isu tentang negeri Sabah, yang pastinya tentang waris Sultan Sulu. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada Malaysia kini baru saja diterbitkan pada hari ini 4 Mac 2022 pukul 1.19 petang tadi. Ada satu berita yang menggemparkan dengan tajuk yang luar biasa bombastik, mengejutkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen kamu tentang isu iaitu Sultan Sulu? Waris Sultan Sulu boleh sita aset Malaysia di 167 buah negara. Ini daripada Malaysia kini. Memang mengejutkan. Sekali lagi, tajuknya Waris Sultan Sulu boleh sita aset Malaysia di 167 negara. Okey, jadi panduan kini. Pada 1 Mac yang lalu, media melaporkan bahawa negara diperintahkan untuk membayar sebanyak lebih kurang 14.92 bilion US dollar atau kira-kira 62.59 bilion ringgit Malaysia kepada waris Sultan Sulu yang terakhir. Kerajaan Malaysia menyatakan akan mencabar kesahihan daripada keputusan oleh penimbang tara Sepanyol iaitu Gonzalo Stampa di Mahkamah Arbitrasi di Paris di Perancis. Panduan kini akan menyorot latar belakang isu yang bermula hampir 150 tahun hingga ke zaman penjajahan di Borneo. Tuan-tuan dan puan, apakah sebenarnya perjanjian 1878 ini yang menjadi asas kepada keputusan timbang tara itu? Tuan-tuan dan puan, perjanjian 1878 ialah satu perjanjian yang membenarkan Sultan Sulu pada ketika itu, iaitu Sultan Jamal Al-Alam, untuk menyerahkan Sabah, ketika itu dikenali sebagai Borneo Utara, kepada Syarikat Dan and Overbeck. Perjanjian itu telah ditandatangani oleh Sultan Sulu dan saudagar kelahiran Jerman iaitu Baron von Overbeck, yang ketika itu adalah merupakan Maharaja Borneo Utara dan mempunyai peranan dalam syarikat itu. Seorang lagi penandatangan ialah ahli perniagaan British Alfred Dent, yang membawa abangnya iaitu Edward Dent bertindak sebagai pembiaya untuk syarikat usaha sama itu. Berikutan perjanjian itu, syarikat itu memperoleh hak wilayah ke atas Borneo Utara dan hak terhadap sumber mineralnya. Sebagai balasan, syarikat usaha sama itu berjanji akan membayar wang penyerahan tahunan sebanyak AS 1,000 kepada Sultan Sulu. Syarat-syarat perjanjian itu kemudiannya diluluskan kepada Malaysia pada tahun 1963 apabila Sabah menyertai Sarawak dan Malaya untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Sehingga tahun 2013, Malaysia telah membuat bayaran tahunan sebanyak RM5,300 kepada waris Sultan Sulu melalui pentadbiran Filipina. Apakah yang menyebabkan pewaris Sultan Sulu mendapatkan timbang tara di Sepanyol? Waris diraja itu meminta timbang tara Sepanyol pada Julai 2019 selepas Malaysia berhenti membuat pembayaran tahunan sebanyak RM5,300 itu sejak 2013. Pembayaran itu telah dihentikan ekoran selepas pencerobohan ke Lahad Datu di Sabah oleh sekumpulan yang bersenjata dari selatan Filipina pada awal tahun tersebut.
Kumpulan militan itu mendakwa mempunyai kaitan dengan Kesultanan Sulu yang digunakan sebagai alasan pentadbiran Malaysia memberhentikan pembayaran. Bagaimanapun, menurut bekas peguam negara, Tommy Thomas, nampaknya tiada bukti tentang hubungan tersebut. Dalam memoirnya yang bertajuk My Story, Justice in the Wilderness, Thomas mendakwa pemberhentian pembayaran kerajaan Malaysia akan menelan kos yang tinggi kerana tiada alasan secara undang-undang untuk mewajarkan tindakan sedemikian. Waris diraja sekarang mendakwa Malaysia melanggar perjanjian 1878 dengan menghentikan pembayaran tahunan tersebut. Bagaimanakah penimbang tara Sepanyol mencapai angka sebanyak 62.59 bilion, sedangkan bayaran tahunan hanyalah RM5,300 setahun. Menurut Thomas, peguam waris Sultan Sulu didakwa telah meminta tafsiran semula Perjanjian 1878 untuk memindah status Sabah sebagai wilayah pajakan dan bukannya wilayah yang diserahkan. Dalam memoirnya, bekas peguam tertinggi Malaysia itu mendakwa bahawa pasukan peguam waris Sultan Sulu meminta pelarasan ini untuk mencerminkan nilai hasil minyak dan gas Sabah sejak 1970-an. Menurut pihak yang menuntut, mereka harus dibayar kira-kira 3 juta kali lebih besar daripada jumlah tahunan yang diberikan atau jumlah sekaligus yang sama nisbahnya sebagai pertukaran untuk menamatkan perjanjian dan menyerahkan kedaulatan mereka ke atas Sabah, dakwa Tommy Thomas. Mengapa waris Sultan Sulu memfailkan timbang tara di Spanyol dan bukan di Malaysia? Menurut memoir Thomas, keturunan Sultan Sulu pada mulanya meminta bantuan kerajaan British untuk melantik seorang penimbang tara dalam pertikaian itu. Bagaimanapun katanya, pentadbiran UK telah menolak permintaan itu menyebabkan waris beralih pula ke Sepanyol. Perjanjian 1878 memperuntukkan bahawa sebarang pertikaian hendaklah dikemukakan kepada Konsul Jeneral Baginda Britanik untuk Borneo. Pejabat itu luput selepas pembentukan Malaysia. Satu-satunya kaitan yang mungkin dengan Sepanyol adalah tempoh singkat antara 1878 dan 1885, ketika Sepanyol mempunyai beberapa hak ke atas Borneo Utara yang diserahkan pada 1885 kepada Great Britain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan berita lengkap, yang paling lengkap, panjang betul ini, kamu boleh bersama-sama masuk ke dalam Berita Malaysia Kini, dan kamu boleh mencari type waris Sultan Sulu, boleh sita aset Malaysia di 167 buah negara. Okey, itu saja. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan nadi denyut suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.